Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita mulakan kuliah kita dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita melihat hadis yang ke-212. Nabi SAW bersabda, Afdalul a'mali ba'dal imani billahi at-tawaddudu ila nas, rawahu at-Tabrani. Kata Nabi SAW, sebaik-baik segala amalan selepas daripada beriman dengan Allah ialah berkasih-kasihan sesama manusia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sehinggalah disebutkan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman di kalangan kamu sehinggalah kamu ini berkasih-kasihan kepada manusia macam mana kamu kasih pada diri kamu sendiri. Begitu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab banyak orang dia memahami konsep kesempurnaan iman tu macam-macam, tetapi kita hendaklah memahami konsep itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Nabi kita. Di antaranya ialah berkasih sayang sesama manusia. Jangan duk benci, jangan duk bergaduh, jangan duk iri hati, jangan duk dendam, jangan berpecah belah, jangan bergaduh. Tapi itulah yang berlaku kepada kita pada saat ini. Kerjanya ialah bergaduh. Datang ke surau, gaduh di surau. Datang ke dewan orang ramai, gaduh di dewan orang ramai. Pergi kedai kopi, tekak di kedai kopi. Sampai ke parlimen gaduh. Mengalahkan budak tadika parlimen. Di mana sifat kasih sayang kita ni? Yang disebut oleh Allah dalam Quran, Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'u asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad tu ialah Rasulullah. Siapa yang mengaku bahawa dia mengikut Rasulullah, hendaklah dia tegas dengan orang kafir dan berlaku berlemah lembut, berkasih sayang sesama Islam. Tapi sesama Islam ni dengki mendengki, kianat mengkianat, macam-macam, sampai pada satu tahap putus saudara, putus adik-beradik, putus hubungan silaturrahim. Tuan-tuan, dalam hadis ni Nabi sebut perkara yang paling afdal selepas beramal dengan beriman kepada Allah ialah kita melakukan kasih sayang. Baik, melakukan kasih sayang kepada manusia banyak tuan-tuan. Yang pertama, memberi salam. Memberi salam, melafazkan ucapan salam tu mendatangkan kasih sayang. Cuma kita sekarang ni tak digalakkan bersalam lah. Salam tak di tangan, tak di dada ni. Ni baru punya salam. Nak bersalam kan jangkit pula kata orang. Okey. Salam dengan ahli masjid tak jangkit. Salam dengan suami isteri tak jangkit pula, tu yang pelik. Cuba akak-akak abang-abang ni bersalam dengan isteri di rumah macam ni. Tak ke pelik punya dia tuan-tuan. Tapi nak buat mana, dah norma kita pun norma lah. Norma lah, norma dan mahuri lah, normadiah lah, norma semuanya. Kita memberi salam itu mengeratkan silaturahim. Yang kedua, supaya kita mengeratkan silaturahim, nama dia ziarah, menziarahi. Ziarah, menziarahi juga. Sekarang nak ziarah pun tak boleh dah. Penyakit banyak dah. Tambah pula orang yang kita nak ziarah tu tua pula, lagi tak boleh ziarah pula. Buat penyakit pula tak boleh ziarah pula. Saya takut tuan-tuan yang kita duk sebut COVID ni menjadikan kita hilang sifat yang duk sebut ni. At-tawaddudu ilan nas. At-tawaddudu ilan nas ni hilang dengan sebab COVID ni.
ziarah tak boleh, raya hari pertama saja, raya kedua tak boleh. Nak ziarah raya pertama saja, raya kedua tak boleh ziarah. Macamlah ziarah raya pertama tak dapat penyakit. Kalau ziarah tu dapat penyakit, semua jenis ziarah pun tak boleh. Ni raya pertama je boleh, kedua tak boleh dah. Habis tu penyakit datang raya kedua saja, agak je baru. Dah juga habis tu yang kita duk amat pelik tuan-tuan. Kita takut apa yang dibuat ni menjadikan kita ni seolah-olah mengikut sunnah Nabi ni tak betul. Punca jadi penyakit ni sebab ikut sunnah Nabi SAW. Tapi buat mana itu adalah arahan, kena ikut, tangkap pula. Yang ketiganya, bagaimana nak menziarah, nak mengeratkan silaturahim, iaitu dengan memberi hadiah. Beri hadiah ni itu adalah baik. Wa at'imut ta'am, memberi makan. Lah tak ada kuliah maghrib makan tak ada balik. Oh tak ada lagi, habis tuan. Dulu lepas bayar maghrib, lepas kuliah maghrib ada jugalah nasi lemak, bihun goreng, laksa perlih. Lah tak ada tuan. Habis isyak balik, kunci tak ada, habis bayar kunci dah. Punya takut ke Covid tuan. Jadi kita takut tuan-tuan yang dikatakan at-tawaddudu ila nas, habis begitu saja. Nak kenuri pun dihadkan, yang ni tak boleh, ini tak boleh. Jadi tuan-tuan kita rasa susah. Yang boleh pergi supermarket juga apa. Ini penyakit yang kita lihat. Yang seterusnya tuan-tuan, menziarahi mereka bila ada kematian. Itu nama dia mengeratkan silaturahim, berucap-ucap takziah kepada keluarga si mati. Bukan ucap takziah pada si mati. Nak buat apa lagi dah? Ucap takziah pada si mati jangan duk buat. Mayat duk depan, aku ucap takziah pada engkau. Mana mahu dah tuan-tuan. Buatnya dia jawab, terima kasih, maafkan. Kita pula jadi mayat nombor 2 tuan. Mengucap takziah pada keluarga dia. Kepada si mati kita hadiahkanlah sedekahlah bacaan Al-Fatihah ke, kita baca Qul Huwallah ke, sedekah mudah-mudahan sampai kepada dia. Yang dikatakan mengeratkan silaturahim lagi tuan-tuan, ialah berbaik-baik dengan jiran. Sama ada kita ni ziarah dia sebab dia dapat keseronokan, dapat kesenangan, dapat kejayaan, ataupun kita ziarah dia dengan sebab dia susah, dapat sakit, dapat musibah, maka kita ziarah kepada dia. Baik, jadi perkara-perkara itulah yang disebut sebagai at-tawaddudu ilan nas, mengeratkan silaturahim, merapatkan silaturahim. Terpulanglah pada kebijaksanaan tuan-tuan, macam mana yang dikatakan, bagaimana kita nak buat silaturahim makin rapat, makin rapat. Baik, hadis yang ke-212. Baik, hadis yang ke-213. Afdalul mu'minina islaman man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, wa afdalul mu'minina imanan ahsanuhum huluqan, wa afdalul muhajirina min hajara ma nahallahu anhu, wa afdalul jihadi man jahada nafsahu fillahi azza wa jalla. Rawahu at-Tabrani an Ibni Umar. Baik, Nabi SAW menyebut afdalul mu'minin, orang yang sebaik-baik segala orang yang beriman, islaman, daripada segi Islamnya. Siapa dia? Pertama, man salimal muslimun, ialah mereka yang sejahtera oleh segala orang Islam, min lisanihi wa yadihi, iaitu sejahtera daripada kejahatan lidahnya dan kejahatan tangannya. Baik, kita selalu nak menjadi yang paling afdal. Afdal ni tuan-tuan yang paling baik, yang paling utama, yang paling bagus. Siapa yang paling baik, yang paling afdal, yang paling bagus? Nabi sebut yang pertama orang Islam yang mulut dia, yang tangan dia selamat daripada kejahatan tangan dia dan mulut dia kepada orang lain. Nombor 1 Nabi sebut lisanihi, mulut dia. Nombor 2 Nabi sebut tangan dia, mulut dia, lidah dia dan tangan dia tidak menjahatkan orang lain. Orang lain rasa selamat daripada kejahatan lidah dan kejahatan tangan dia.
Ini adalah orang yang paling afdal, kata Nabi SAW. Okey, tuan-tuan, kita carilah orang yang paling afdal di sisi Allah. Okey, kadang-kadang kita lihat yang paling afdal ialah yang pakai jubah. Yang pakai baju batik tak afdal. Subhanallah. Contohnya gitulah, pakai jubah putih pula macam Ahmad. Ustaz Ahmad ni afdal kita ni. Mai pakai baju batik macam ni, mai mana ni? Balik mesyuarat agung apa kan? Kita lihat kan afdal tak afdal orang daripada sudut itu. Nabi sebut afdal seseorang dia bukan daripada sudut berpakaian. Pakaian ni kita boleh pilih, tuan. Kita boleh pakai, nak main masjid pakai baju Melayu, main bola pakai jersey bola, kita boleh pakai. Tapi baik di masjid, baik di padang bola, lidah kita tak boleh kawal. Sebab tu nak tengok baik tak baik orang, tengok lidah dia dulu. Walaupun dalam masjid, kalau dia mengumpat, dia tak baik. Kalau dia memfitnah, dia tak baik. Kita menilai daripada sudut. Yang pertama kita nilai pada pakaian. Pakai t-shirt, pakai seluar jean, oh ni tak bagus. Tapi mulut dia baik. Ngumpat tidak, mengata ke orang tidak, memfitnah tidak, mengadu domba tidak, semayang tidak, itu tak baiklah tuan. Semuanya tidak belakang. Bukan makna semua tidak tu baik. Kita diletakkan manusia yang paling afdal, yang jaga lidah dia. Ini belum apa-apa, kita belum buka mulut. Bila jumpa dia, dia dah mula cerita pasal orang itu, dia cerita orang sana, dia cerita orang itu. Orang ni tak afdal. Kita kata tak apa lah Mat, kalau kau nak ngumpat, aku balik dulu lah. Kena cakap macam itu. Masalahnya Ustaz kan, dia terasa pula, lantak dia terasa. Daripada kita duduk dengar sekali. Tapi saya tak ngumpat Ustaz, saya dengar aja. Itu namanya adik-beradik. Tak, adik-beradik sepupu nama dia. Bila kita dengar dia ngumpat, dosanya sama dengan dia. Baik ngumpat sekali, puas hati. Ini tak, kita tak ngumpat diam. Saya tak ngata Ustaz, dia mengata. Engkau ada sekali, ada, dengar sampai habis lah. Engkau sekali. Jaga lidah tuan-tuan. Lidah ni, orang lumpuh pun jahat. Dia kena stroke, duduk di rumah dah 2 tahun, terlantar atas katil. Bukannya dia pergi mana pun, duduk atas katil lah, lumpuh. Tak berjalan mana dah, pergi ziarah dia. Kita tanya dia, apa khabar tu Haji? Bodoh je soalan. Dah aku lumpuh kau tanya lagi. Nampak? Awal-awal dia jawab bodoh dah tuan-tuan. Tak padan dengan lumpuh. Saja aku tanya kau dah sihat. Masjid dia orang tu dah start kuliah ke? Dah start dah 2 minggu dah. PKP dah boleh dah buat kuliah maghrib. Oh ya, patut memekak aja, aku nak tidur pun tak boleh. Nampak tak tuan-tuan? Memekak dia kata. Padahal lumpuh tu. Nampaklah Nabi sebut min lisanihi. Itu dengan kita yang jarang-jarang jumpa dia boleh cakap macam tu. Bayangkan jadi isteri dia. Bayangkan kalau akak-akak di atas ni jadi isteri dia macam. Isteri. Leha, Milo ais. Oi bodoh. Milo ais. Nampak? Bodoh dia panggil isteri dia. Bila isteri dia letak situ, amboi sedap panggil orang bodoh. Aku minta 20 jam tak sampai. Bodoh. Bodoh pula sampai dia. Dah lah tadi bodoh, lagi bodoh lagi. Tak padan dengan lumpuh. Isteri tu cakap, kalau aku hilang sabar, aku pekuk dengan bantal orang tu ni. Menyusahkan orang dah lah, menyusahkan orang. Mulut pun menyusahkan orang. Sebab itu tuan-tuan Nabi sebut tadi, mulut ni bukan tentu kita sihat nak jadi jahat. Sakit pun nak jadi jahat dengan mulut. Nak maki Tuhan dengan mulut. Dia naik tangga surau tu. Mula-mula dia maki siapa? Elok-elok perempuan duduk di bawah, gatal buat di atas. Celakil lagi nampak. Ni bukan orang sini lah, di Afrika. Aku dah sakit lutut. Mula-mula dia maki AJK surau. Ngada buat di atas, dah elok duduk di bawah kata dia. Bila dah sampai di atas, duduk sila di atas, dia maki lutut pula. Yang lutut ni pun haram jadah juga. Nampak tak tuan-tuan? Penyakit kita ni. Sebab itu dia bukan kira yang mari masjid, yang mari surau ni dah garanti baik dah. Belum tentu lagi.
belum tentu lagi. Maka Nabi sebut manusia yang paling afdal ialah manusia yang paling baik lidah dia. Dia takkan menjahatkan orang lain, takkan membinasakan orang lain. Sebab ada dengan lidahnya tuan-tuan, dia membinasakan perniagaan orang lain. Kamu beli dari kedai dia tu, memanglah pekat kuah dia, kuah mi Bandung dia pekat, tapi kamu kena fikir macam mana boleh pekat tu. Udah tuan-tuan, lingkup kedai mi Bandung dia. Nombor 1.